Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta barakah ataupun dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk kita meneruskan pengajian majlis ilmu pada malam ini, yang mana pada malam ini kita duduk sama-sama untuk mengambil ibarah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengajian daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mana kita masih lagi berada dalam bab berkaitan dengan birrul walidain, yang mana alhamdulillah kita pun sudah buka ataupun memulakan sebanyak 9 buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang terakhir cerita tentang yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wahfid lahuma janaha dhulli wahfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmah. Maksudnya, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Lalu iaitu tafsiran maksud ayat ini yang ditafsirkan oleh Urwah bin Zubair, iaitu janganlah engkau menahan dirimu daripada memberi sesuatu yang diinginkan, yakni kedua-dua ibu bapa kamu, iaitu kita merendahkan sayap kita di hadapan ibu bapa kita. Maksud antara tafsirannya, maksudnya apa saja mak bapak minta daripada kita, kita kena bagilah kalau kita mampu. Maksudnya permintaan mereka itu adalah hajat yang mereka inginkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antaranya sebagai tanggungjawab kita, iaitu birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada mak bapak kita. Antaranya kalau dia memerlukan perkara yang dirasa dia perlu, maka kita wajib laksanakan, wajib kita tunaikan kalau kita mampu. Ya, apatah lagi kalau mereka dalam keadaan kemiskinan, mereka tidak ada duit nak makan, mereka tak ada duit nak sewa rumah dan sebagainya, maka kita yang mampu wajib melunaskan tanggungjawab kita, memenuhi keperluan yang mereka perlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita lihat tanggungjawab kita bukanlah satu perkara yang digalakkan saja, malah menjadi kewajipan. Nampak tak? Ya. Jadi inilah hadis yang kita lihat, yang dikumpulkan, yang dibicarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan tentang kedudukan ibu bapa di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dah baca dah 9 buah hadis, yang mana kalau kita lihat ada hadis yang Nabi kata kalau mak bapak buat zalim dekat kita, maka tak boleh kita nak kurang ajar dengan dia. Tak boleh kita nak derhaka pada mak bapak kita walaupun dia berlaku zalim sekalipun. Ini banyak berlaku lah. Ya, kadang-kadang mak bapak tu dia ada berlaku silap, ada berlaku kesalahan, ataupun dia berlaku ketika mana dia muda, mungkin dia pukul teruk-teruk ke, ataupun ada sejarah hitam yang pernah mungkin berlaku sehingga menyebabkan anak tu rasa dendam dan seumpamanya. Maka walaupun dari segi sudut perbuatan itu salah di sisi ibu bapa, maka tak selayaknya seorang anak membalas dendam. Balah kan, ya, dia mesti melakukan kebaikan, dan perkara ini telah saya jelaskan pada pengajian yang lalu. Maka kalau kita nak tahu lebih mendalam ataupun nak bulan kaji, boleh rujuk di Facebook Masjid Jami' Pekan Kajang. Di situ kita ada bincangkan macam mana. Ada orang kes dia kata,
Bapa saya ni memang tak pernah ambil tahu pun dia ceraikan mak saya ketika saya kecil lagi, ketika kami adik-beradik kecil. Ya, tak ambil tahu nafkah mak lah yang besarkan kami semuanya. Dan perkara ni betul tuan-tuan, bukan perkara yang main-main. Ya, saya alhamdulillah lah, maksudnya kita mohon pada Allah, moga Allah berikan istiqamah kepada saya. Ya, mana saya juga berkecimpung dengan gerakan charity, NGO ni, membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Kita bagi beras, kita bagi tepung, kita bagilah barang dapur keperluan yang mana ada di kalangan masyarakat kita ni, dia terjejas pendapatan dia, ada yang kena buang kerja, ada yang tak ada duit dan seumpamanya. Maka kita belilah hasil kutipan orang ramai, derma-derma daripada orang ramai, maka kita sampaikan keperluan, kita penuhi kepada mereka semampu mungkin. Ya, tapi bila saya tengok ni tuan-tuan, hampir 50% adalah ibu tunggal. Ya, dan kebanyakannya memang bercerai dan ditinggalkan oleh suami. Nampak tak? Bila dia tanya, dia kata suami buat tak tahu, tinggalkan dia seorang yang besar-besarkan anak dan sebagainya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang bapa tu balik bila anak tu dah besar dia insaf. Ya, dia kata bila bapa dia balik memang dia halau bapa dia, betul. Dendam tu ada, marah tu ada, marah tak marah. Ya, tapi itu bukanlah sebagai satu lesen untuk kita. Yalah, orang kata ustaz cakap senang lah, pasal apa ustaz tak melalui, bapa ustaz baik dan sebagainya, bapa kami jahat, tak pernah bertanggungjawab, betul. Tapi hakikatnya kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa in zalamah, di dalam hadis, walaupun kedua-duanya menzalimi anak, tetapi bukanlah satu yang kata orang ni lesen untuk dia melakukan perkara-perkara yang terkutuk ataupun mendahaka pada mak bapaknya. Jadi kita ambil satu analogi lah, analogi yang boleh kita dapatkan sebagai satu dapatan, satu simpulan ataupun satu perumpamaan yang boleh kita ambil lah. Ya, perempuan kan tak suka poligami, betul. Ya, itu fitrah. Wanita tak suka poligami sebab dia cemburu, itu fitrah. Asalkan mereka tak anti poligami. Anti poligami haram, dia boleh jatuh kufur. Sebab apa? Benda tu ijma' dan benda itu termaktub secara mutawatir di dalam Al-Quran. Maka wanita tidak boleh tolak dari segi sudut membenci. Ia bukan, yang mendakwa dia bukan syariat Allah. Dia mendakwa poligami ni zalim. Kalau kata poligami ni zalim, bukan poligami zalim, tapi orang yang tak faham poligami itulah yang menzalimi isteri dia. Ya, baik, perempuan dia tak suka, ya, tapi kalau bila suami dia poligami, dia pun marah suami dia. Ya, kadang-kadang marah. Tapi dalam masa yang sama tak adalah dia derhaka pada suami dia. Bila suami dia balik tu, dia tak bercakap lah. Ya, masak-masak juga. Ya, layan-layan juga. Macam tu lah. Marah tu marah lah. Contohnya kalau mak bapak biasa bapak lah kan, balik barulah sedar anak dah besar, dah bergaji, dah berkahwin, baru dia sedar. Ya, marah-marah mungkin tak bertegur, take time lah. Tapi dalam masa yang sama, tetap juga kalau bapak tu miskin, kena jaga juga. Kenal apa juga kan. Ya, itu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-10, ya, babu jazail walidain. Ya, bab yang menyatakan balasan baik kepada ibu bapa, ya, menyatakan balasan baik kepada ibu bapa. Baik, hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua-dua ibu bapanya, melainkan jika dia mendapati ibu bapanya dalam keadaan hamba, lalu dia membelinya dan membebaskannya. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita lihat kedudukanlah sampai mak bapak tu, kalau dia ni tak boleh kita nak biarkan mak bapak tu menjadi macam tu sekali. Ya, bab kata dalam hadis ni, kalau kita nampak saudara se-Islam kita lah, dia ni jadi hamba, adakah kita wajib membebaskan dia? Tak, disunatkan. Tapi kalau mak bapak kita jadi hamba, kita wajib bebaskan dia. Cari duit, kalau ada duit, simpan duit, pergi beli, bebaskan mak bapak kita. Macam tu sekali tuan-tuan. Ya, sampai tahap yang pada asalnya
Ya, kalau ketika zaman dulu ada sistem perhambaan, yang mana bila sistem perhambaan ini kita, yalah, nampak kawan kita dia, tak wajib kita nak bebaskan dia. Ya, walaupun kita banyak duit, kaya sekalipun, tapi dia tu jadi hamba. Walaupun adik-beradik kita sekalipun, tak wajib. Tapi bila mak bapak ni, kalau kita mampu, wajib kita bebaskan. Kalau kita tak bebaskan, maka hukumnya haram, berdosa, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu sekali. Ya, nak cerita ya, pada asal hukumnya, zaman sekarang ni tak adalah perhambaan. Tapi bila cerita tentang isu perhambaan ini, kalau hukum fiqh asalnya adalah sunat. Kecuali kalau dia melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syarak untuk membebaskan hamba. Ya, sebagai contoh, dia itu berjimak dengan isterinya pada siang Ramadan. Maka pertama, first kali apa perlu dibuat, dia kena bebaskan seorang hamba yang mukmin, lelaki ataupun perempuan. Kalau tak ada, barulah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tak mampu juga, disahkan oleh doktor sakit, barulah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Nampak tu? Ya, jadi itulah ada certain part yang memang wajib kena bebaskan. Ya, tapi kalau kita tak ada apa-apa kesalahan, ya, tak melanggar hukum hakam yang mewajibkan kita membebaskan hamba, tapi bila nampak saudara se-Islam kita tu dalam keadaan hamba, walaupun kita kaya raya, tak wajib kita nak bebaskan dia. Hak kita nak bebaskan dia. Bebas lagi bagus, pahalanya besar, ganjarannya sangat besar. Tapi kalau tak nak, kita sayang harta kita, no problem, tak ada masalah. Tapi kalau mak bapak, wajib kita. Nampak tu? Maksudnya di sinilah menunjukkan tentang bagaimana tingginya kedudukan mak bapak yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kedudukannya itu tak sama dengan kedudukan orang lain. Orang lain di mata kita hukumnya sunat, tetapi ibu bapa di mata kita menjadi wajib. Nampak tak? Kalau adik-beradik kata, bang, belikan ni, belikan tu, kau beli sendirilah, aku penat. Tapi bila mak bapak, tak boleh, dia jadi wajib. Nampak tu? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis yang ke-10. Kita masuk hadis yang ke-11. Baik, hadis yang disebutkan daripada baik, daripada haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu abi yuhaddithu annahu syahida bin Umar annahu syahida bin Umar rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hamala ummuhu wara'a dhuhrihi yaqulu inni laha ba'iruha al-mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. قال طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. Baik, daripada Sa'id bin Abi Burdah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, saya telah mendengar ayah saya menceritakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menyaksikan seorang lelaki dari Yaman sedang mengerjakan tawaf di Kaabah sambil mendukung ibunya di belakangnya. Ni kisah yang diriwayatkan daripada Abu Burdah, ya, seorang tabi'in, yang mana dia ni anak murid kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia kata Ibnu Umar nampak seorang lelaki daripada Yaman, dia ni tawaf tu, dia dukung mak dia, dia usung mak dia. Nampak tu? Maksudnya dia ni seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh, sehingga kan dia sanggup berpenat lelah, sanggup dia memikul beban dukung mak dia tak larat untuk tawaf pusing. Tu dia. Ya, baik. Kemudian apabila disebutkan tentang perkara itu, maka sambil dia mendukung ibunya di belakangnya seraya bersyair, ya, sesungguhnya aku baginya tunggangannya yang hidup. Jika dia takut menunggangiku, maka aku tidak takut ditungganginya. Nampak tak? Maksudnya dia sanggup menjadi tunggangan yang hidup pada ibunya. Maksudnya kalau orang lain kata engkau ni sekadar tunggangan aku je, kita marah.
Tapi di depan ibunya, dia ni taat pada ibunya, baik pada ibunya, sampai dia kata sanggup dia gelarkan dirinya sebagai tunggangan yang hina. Tunggangan yang hina untuk membawa insan yang paling mulia. Ya, jadi apabila kalau ibu tu takut nak naik tunggangannya, itu nak naik dirinya, tapi dia tak takut, maksudnya marah dan rela, walaupun berpenat lelah, walaupun sakit badan, tapi nak mengangkat ibunya, maka tidak menjadi masalah. Maka macam tu sekali, dan dia menghina di bawah ibunya. Baik, jadi bila kita lihat dari segi sudut amalan seorang lelaki Yaman ini, kita tahu ya Allah besarnya, ya Allah punya bakti pada ibunya, yang mana kadang-kadang kita tak mampu nak buat. Kita tak layak ataupun kita tak rasa macam mampu ke aku nak buat macam tu. Tapi lelaki ni dia buat. Dia sanggup lakukan, dia laksanakan. Bahkan dia kata aku ni bagaikan tunggangan yang hina. Dia menghina dirinya di bawah ibunya. Maka jadi bila kita tengok tu, ya Allah, respect habis. Sangat respect. Dan sangat bagus. Dan sangat kesanggupannya memang Allah saja yang boleh membalas jasanya ataupun perbuatan dia yang untuk berbakti pada ibunya. Baik. Kemudian dia berkata, lelaki yang menunggang ibu, dia kata, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas budi ibuku? Nampak tak? Dia bersusah payah macam tu sekali, menghina diri dia, bersusah payah, berpenat. Adakah dia kira sudah mampu untuk membalas jasa ibunya? Maka kata Sayyidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menjawab, tidak. Nampak tu? Kau susah macam payah sekalipun kau tidak mampu untuk membalas jasa ibumu, walaupun dengan sekali tarikan nafas ketika melahirkan kamu. Subhanallah. Nampak tak? Ya, bagaimana ibu nak melahirkan kita, dia tarik nafas tu bukan sekali, berpuluh-puluh kali, tuan-tuan. Itu ketika satu penyiksaan. Belum lagi ketika mana sebelum nak melahirkan kita, contraction belakang tu punyalah sakit. Subhanallah. Allah saja yang tahu. Ya, tambah lagi ketika mana 9 bulan dia bawa kita, mungkin first trimester tu tak ada rasa apa, tak ada rasa berat, ya. Tetapi dia punya muntahnya, dia punya mengidamnya, macam-macam kesusah payahan yang dibawa oleh ibu tu. Tapi ibu tu tak rasa apa. Ya, dia rasa malah dia berbangga, dia gembira. Dia tolak tepi kesakitan tu. Pasal apa? Kita dalam perut dia, tuan-tuan. Nampak tu? Ya. Jadi nak kira kan kesakitan mak kita ni yang nak melahirkan kita. Ya, Ibnu Umar kata, yang kau buat tu, yang kau kandung ibu kau pergi tawaf pusing 7 kali ni, tuan-tuan, dia kata tidak dapat membalas walaupun satu nafas nak melahirkan anak tu, itu pun tak dapat nak balas. Nampak tak? Besarnya kedudukan ibu bapa ni yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu ketika nak bersalin, ketika nak membesarkan kita lagi, ketika mana dalam pantang kita tak boleh tidur lah dengan masuk anginnya, ya, dengan kita tak boleh nak menyusu, dengan demam, mak kita pun tak tidur. Allahu Akbar, ya. Sebab tu ada yang kadang-kadang wanita lepas mengandung, lepas melahirkan anak tu, ramai ada yang sebagai meroyan, tension, stres. Meroyan ni stres lah. Pasal apa? Anak pertama. Memang dia boleh jadi meroyan lah, tuan-tuan. Meroyan ni stres, kesian, ya, kalau tak dijaga betul-betul. Kalau suami tak bantu, payah juga. Sebab tu lah kalau isteri kita bersalin tu, kita bawa dia pergi duduk dengan mak mertua kita. Itu sebab dia memang rapat dengan mak dia. Macam saya tu, anak saya tiga-tiga bersalinkan, melahirkan anak tu, tiga-tiga ni, tiga tu mak mertua saya yang jaga. Ya, jadi dia lah bantu. Kalau dia rasa stres, mak mertua saya almarhum dah meninggal lah, mak mertua saya. Ya, teringat tu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang meninggal ibu mertua saya dalam berbahagia, dalam isni lepas, ya. Jadi itulah, ya, banyak jasanya lah. Jadi itulah kalau kita lihat, ya, jasa mak tu, kesakitan tu tak dapat nak dibayangkan, tak dapat nak dilakukan sebegitu rupa. Ya, maka Ibnu Umar kata walaupun sekali tarikan nafas pun tidak, maksudnya besar kedudukan mak kita. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu tawaf dan mendatangi makam Ibrahim dan salat 2 rakaat. Ini amalan Nabi SAW. Nabi lepas tawaf pusing 7 kali, Nabi akan berada di belakang makam Nabi Ibrahim, makam tempat Nabi Ibrahim berdiri. Ya, makam ketika mana batu yang Nabi Ibrahim pijak untuk Nabi Ibrahim letakkan
pijak untuk meninggikan badan Nabi Ibrahim untuk diletakkan batu asas Kaabah ketika mana pada mula-mula dibina Kaabah itu sendiri. Maka Nabi SAW salat di belakang makam Nabi Ibrahim dan Nabi salat 2 rakaat. Dan begitu jugalah dicontohi oleh para sahabat baginda SAW. Antaranya Ibnu Umar, dia buat begitu pasal apa? Sebab dia lihat Nabi SAW habis tawaf, lepas tu pergi kat belakang makam Nabi Ibrahim, salat 2 rakaat. Ya. Baik, lalu Ibnu Umar berkata, wahai anak Abi Musa, wahai Ibnu Abi Musa, dia kata bahawa setiap 2 rakaat itu mengkafarahkan apa sebelumnya, iaitu 2 rakaat selepas tawaf, lepas tu kita solat 2 rakaat, ya, paling bagus dekat belakang makam Nabi Ibrahim, sembahyang dekat situ, maksudnya dia akan menghapus dosa-dosa kecil yang lalu. Besar fadilatnya tuan-tuan. Sebab siapa-siapa yang pergi umrah, yang pergi jauh, pergi umrah tuan-tuan, maka dia balik tu lepas habis tawaf dia kena solat 2 rakaat. Tapi zaman sekarang ni kalau nak solat dekat belakang makam Nabi Ibrahim tu mustahil sebab ramai sangat. Kalau nak sembahyang pun ada jaga yang jaga. Kalau kita sembahyang juga disebat kat situ, maka sembahyanglah mana-mana tempat, asalkan salat sunat 2 rakaat selepas tawaf itu sunnah. Dan fadilatnya mana? Fadilatnya sangat besar, yang mana sehingga kan dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang lalu. Dosa besar macam mana? Dosa besar tidak akan terhapus dengan amal saleh, tetapi dia terhapus melalui taubat nasuhah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tawaf kita tak solat sunat 2 rakaat, boleh tak? Boleh, hukumnya sunat saja, tapi lebih afdal, lagi besar pahala, terampun dosa, ya. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bagus kita buat, ya. Ada orang dia buat umrah tapi lepas tawaf dia tak buat solat sunat, rugilah, rugi, ya. Walaupun tetap sah tawaf je, ya, umrahnya tetap sah, tapi rugi. Pasal apa? Dia tidak mendapat bonus amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu mencontohi amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, pengajaran daripada hadis ini yang mana kalau kita boleh ambil, ya, hukum fiqah kita ambil sikit. Pertama, hukum fiqah yang boleh kita ambil di sini, dia kata boleh kita dukung orang lain. Kita mendukung orang lain untuk kita pusing tawaf, ya. Maksudnya sah, seperti mana lelaki itu dia mendukung ibunya untuk mentawafkan ibunya. Ibu dia tak berjalan, ya. Bahkan Nabi SAW ketika haji wada', haji terakhir sebelum Nabi SAW wafat, Nabi naik kenderaan. Maksudnya sama ada kita naik kenderaan, kita tak berjalan, ataupun orang angkut kita letak kat belakang dia, boleh. Ataupun kita pusing naik motor ke pun boleh, tidak menjadi masalah. Cuma dalam isu di sisi para fuqaha, di sisi ahli fiqh, ya, yang menceritakan tentang apa hukum, ya, kalau kita ni dukung orang lain tawaf, ya, dengan niat kita dukung dia, kita nak tawaf untuk dia. Adakah dia tawaf 7 kali itu hanya sah untuk orang yang dia dukungkan, ataupun dengan dia punya sekali sah? Nampak tu? Ini biasa berlaku tuan-tuan. Orang tanya saya lah, kalau pergi umrah, dia bawa anak kecil, ya. So ketika mana dalam kapal terbang ataupun daripada Kuala Lumpur dia pergi dekat Mekah, dia tak pergi Madinah dulu, ataupun daripada Madinah dekat Zulhulaifah ataupun Bi'ir Ali, dekat situ dia ihramkan anak dia sekali. Nampak tak? Ya. So anak tu didukung tawaf. Nampak tak? So anak tu bila once dah bapak dia dah niat kan, dia kena berlakukan. Kalau tidak kena bayar dam. So dia niatkan untuk anak dia. Anak yang kecil, yang lelaki tu pakai ihram juga sekali tu. Yang perempuan tak payah. So didukung. Dia kata, ustaz, kalau macam saya ni nak buat umrah untuk anak saya, kalau saya dukung anak saya pusing 7 round, adakah cukup 1 round dia cover anak saya punya dan saya punya sekali? Di sini kalau ikut mazhab Syafi'i, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mengikut majoriti ulama, termasuk mazhab Syafi'i, tak boleh, ya. Kalau satu pusingan untuk 1 orang, kalau kita dukung, ya. Kalau kita mendukung, tolak lain, ya. Jadi kalau dia dah pusing 1 tu, pertama untuk niat untuk anak dia,
maka untuk anak dia. So dia pusing sekali lagi tuan-tuan, sama juga dia kena buat sekali lagi untuk dia pula. Ini jumhur ulama. Ya. Tetapi menurut mazhab Hanafi sah, boleh je, tak ada masalah, ya tak, mazhab Hanafi. Tapi kata ustaz, saya tak larat, anak saya ni saya dah penat sangat dah ni, saya daripada Madinah ni tak rehat lagi ni, macam mana ustaz kalau pakai mazhab Hanafi boleh tak? Kata boleh lah, walaupun saya berat. Pasal apa kita nak ambil pendapat yang lebih berhati-hati kan? Ya, maksudnya bagi saya, kalau bawa budak kecil rasa-rasa tak mampu kita nak gendong dia, kalau kita tak mampu nak bawa dia pergi pusing dan sebagainya, maka tak payah niatkan, tak payah kita niatkan umrah. Maksudnya nanti biar dia tak payah berumrah, biar dia ikut kita saja. Ya, pasal apa nanti nak kena apa? Yang ada orang ni tuan-tuan, dia bawa 2 anak, laki bini seorang, pusing dah 7 kali. Ketika itu memang ramai pula tu. Bila ramai pula, terpaksa dia nak kena, Allahu Akbar, dia nak kena pusing macam tu, dan dia nak kena pusing 2 kali untuk dia dan untuk anak dia. Nampak tak? Ya. Jadi siapa yang bawa anak kecil yang tak boleh berjalan, maka saya nasihatkan tak payah kita niatkan umrah. Ya, pergi masuk sampai dekat Mekah, tak payah buat umrah dulu, masuk hotel, check in, letak barang, ya, tinggalkan isteri. Dalam umrah, ataupun isteri yang pergi dulu ikut jemaah. Ya, kita boleh buat sendiri, ataupun mereka yang sudah yang tak pernah pergi ataupun first time pergi, salah seorang pergi dulu ikut jemaah, ikut mutawif. So bila dah ikut mutawif, dah balik, isteri pula ataupun dia pula, dia tu minta mutawif temankan pula sekali lagi. Biasa mutawif ada 2, tapi yang terpaksa jaga anak kat hotel, dia boleh ulang, bukan tak, dia untuk buat untuk dia pula, dan minta tolong supaya mutawif tolong temankan untuk lengkapkan tawaf dan sa'i. Ini bagi pertama kali lah. Kalau yang tak pernah, macam saya dulu, pergi dengan isteri saya dengan anak-anak, ya, bila sampai saja dekat hotel, maka isteri saya pun dah biasa pergi, maka dia bawa anak-anak saya yang dah besar tu lah, bawa anak saya yang besar, saya kat rumah jaga anak yang kecil, juga anak saudara saya lah. So bila dia orang balik, ya, saya pun sempat tidur, dia orang balik, saya pun pergi buat umrah pula, buat seorang-seorang. Lagi best, cepat buat. Ya, so isteri saya balik, dia pun jagalah anak saya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mazhab Syafi'i kena buat 2 kali. So macam mana pula kalau yang kita tolak pakai kerusi roda, biasa tolak mak dia, itu tidak. Dia yang kena ulang 2 kali kalau kita menanggung, kalau kita mendukung, seolah ada satu badan. Ya. Tapi kalau tolak tu tidak. Tolak tu tidak dikira mengandung, menanggung. Dia cuma tolak saja. Dia menanggung lain, kalau tolak lain. Dan kalaulah dia tawaf, dia pakai stroller, dia tolak anaknya, so dia buat sekali, tak payah buat 2 kali. Sekali cukup. Pasal apa? Dia tidak dukung. Yang problem kalau dukung tu kena pusing 2 kali, barulah sah. Kalau tidak, anak dia punya umrah tak habis. Kalau dia batalkan, tak boleh batalkan, anak dia pun kena tahallul. So macam mana nak tahallul? Dia kena bayar dam. Kalau tak mampu nak bayar dam, dia kena puasa untuk halalkan dia. Jadi ini berkaitan dengan hukum fiqh, perbincangan yang panjang, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang seterusnya. An Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyani faqala irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Ini hadis. Ya, hadis akhir sebelum kita berhenti isyak lah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbai'ah, ya, dan berhijrah, dan dia telah meninggalkan kedua ibu bapanya dalam keadaan menangis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah engkau kepada kedua-duanya dan engkau jadikanlah kedua-duanya mereka ketawa sebagaimana engkau telah menjadikan kedua-duanya menangis. Wah, ni dia nak pergi hijrah tu, ya. Dia nak pergi hijrah, meninggalkan mak bapak dia sampai menyebabkan mak bapak menangis. Hijrah ni satu, ya Allah, hai, ganjarannya sangat besar. Faman kana hijratuhu
lillahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maksudnya hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Itu ganjaran yang besar, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang lelaki ni masuk Islam dekat Mekah, muhajir. Dia berbaiat dengan Nabi dan nak pergi hijrah. Dia pergi hijrah tinggalkan mak bapak dia. Sampai mak bapak dia menangis. Dan Nabi kata, jangan hijrah. Kau duduk Mekah, kau jaga mak bapak engkau. Kau buat dia ketawa seperti mana engkau telah menyebabkan dia menangis. Subhanallah. Ya. Ada hadis Nabi SAW kata, ada lelaki nak pergi perang. Jihad tu, jihad kalau mati dia tu straight away masuk ke syurga. Straight away masuk ke syurga. Tak ada benda yang kata orang menghalang lah, kecuali hutang. Kan? Hutang ni bahaya. Ya. Orang mati syahid ni, dia masuk ke syurga tanpa halangan kecuali hutang. Bayangkan. Ya, ini efek ataupun kesan daripada orang yang mengerjakan ibadah jihad. Tapi Nabi kata, pergi balik, mak bapak kau menangis. Sampai macam tu sekali. Nak berhijrah Nabi tak bagi. Sebab apa? Menyusahkan mak bapak dia. Nak pergi berjihad pun Nabi kata, tak payah ikut, kau duduk sana. Gembirakan mak bapak kau. Macam tu sekali tuan-tuan. Nak berjihad kerana Allah. Nak berhijrah, selamatkan akidah pun Nabi kata jangan. Duduk bersama mak bapak kamu. Walaupun mak bapak kamu kafir. Subhanallah, nampak? Mak bapak dia bukan Islam pun. Tapi Nabi SAW tak bagi dia pergi berhijrah. Duduk kat Mekah, sembunyikan Islam, tak apa. Ya. Kalau dia pergi berhijrah, apa akan jadi pada mak bapak dia? Mungkin akan terasa susah. Mungkin akan menyebabkan mak bapak dia tak boleh nak makan. Ataupun mak bapak dia sudah tua. Tambahan lagi, yang mana dia tu menyebabkan sakit, tak ada siapa yang nak rawat. Nampak tak? Dan mungkin juga Nabi SAW kata, balik layan mak kamu tu. Mak bapak kamu, ketawakan dia. Kamu tak payah pergi Islam. Tak payah pergi hijrah. Pasal apa? Kemungkinan kalau dia tak pergi hijrah, dia duduk layan mak dia. Ya, sanggup tak berhijrah bersama Rasulullah SAW. Ya, sanggup duduk menunjukkan bahawa Islam mengajar perkara yang sangat cantik. Islam mengajar perkara yang sangat bagus di sisi syarak itu sendiri, yang mana hamba-hambanya, penganut-penganutnya perlu amalkan. Bila ia sebagai satu contoh di hadapan orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam tengok, ya Allah, anak aku ni, ya mula-mula aku benci, dia masuk Islam. Ya. Pasal apa? Sebab dia meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan tradisi. Tapi bila dia masuk Islam, kebencian tu hilang. Pasal apa? Tidak merubah kasih sayangnya pada aku. Tetap juga dilayan walaupun aku bukan Islam. Nampak tak? Dan tambahan pula, itu perintah Nabi SAW, perintah Muhammad. Muhammad yang perintahkan. Sesungguhnya bahawa inilah ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. So, insya-Allah dengan santunan seperti ini menyebabkan mak bapa dia insya-Allah akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan. Berapa ramai pada zaman Nabi SAW mak bapak benci, halau anak, tak terima sebab anak bawa Islam. Maka Nabi SAW pergi buat baik pada mak bapak kamu walaupun dia bukan Islam sekalipun. Ya, tapi akhirnya berkat akhlak yang ditunjuk, berkat ajaran Islam tu mengatakan walaupun mak bapak kamu kafir sekalipun, tetap wajib taat kepadanya. Ya, tetap kena ikut cakap dia, kecuali kalau dia perintahkan benda-benda yang suruh dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mak bapak kita kata kau kena keluar Islam, tak boleh taat. Sebab apa? Itu perlu dipertahankan. Tapi selagi mana yang tidak bertentangan dengan syarak, maka kena taat pada mak bapak dan kena turuti hajatnya walaupun dia kafir sekalipun. Walaupun mak bapak tu menzalimi kita, seperti mana pengajian hadis-hadis yang lalu yang kita sebut lepas saya ni. Ya. Jadi sebab itulah kita tengok ramai kawan kita yang revert daripada Buddha, Hindu masuk Islam, ya. Terutama yang beragama Buddha lah, dia masuk Islam. Dia kata kongsi facai dia akan balik. Dia akan balik, dia akan bersama-sama dengan keluarga dia. Dia perayaan adat, ya. Jadi walaupun dia Islam tapi kongsi facai dia tak balik, meraihkan.
So pernah dia tanya pada saya, dia kata mak bapak saya ni dia tahu, dia kata saya tak makan babi, saya tak makan tu. Tapi masalahnya bila saya balik dekat kampung, pinggan mangkuk tu tak tukar, tetap pinggan mangkuk yang dia letak babi, periuk yang dia letak babi tu, ya. Ya, itu jugalah yang dia serve. Cuma pada malam tu dia tak dia serve saya ayam yang halal. Yang boleh disembelih dengan cara Islam. Dan begitu juga ingredient pun halal juga. Babi pun tak ada malam tu. Tapi masalahnya pinggan mangkuk tu macam mana? Dia masak dengan pinggan mangkuk kalau ikut mazhab Syafi'i bernajis. So kalau saya macam mana nak makan? Kalau nak makan mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Pasal apa? Sebab dah terkena pinggan mangkuk yang bernajis, maka automatik makanan tu tak boleh makan. Kalau mazhab Syafi'i lah. Ya. Dan kedua, saya tak makan. Saya bawa lauk sendiri. Wah, ini akan mengeruhkan keadaan. Nanti mak bapak saya kecil hati. Dia kata ini Islam tak mengajar cara yang baik. Najis sangat ke kami ni. Macam tu pula. Betul juga. Dan ada isu juga yang kata kalau saya bawa pinggan sendiri boleh tak? Pun jadi isu juga. Kalau saya jadi mak bapak memang kecil hati lah tuan-tuan. Betul tak? So macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Nasihat saya kata dalam hal ni, yalah, dalam hal ni sebab itu dalam hakikat kata-kata para ulama, khilaful ummah rahmah. Ya. Kata ulama lah, maksudnya kata perbezaan pendapat di kalangan umat merupakan rahmat. Merupakan rahmah, merupakan kasih sayang ataupun keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bayangkan kalau kita hidup dekat dunia ni satu pendapat saja, tak ada mazhab, susah tu, tak ada jalan keluar. Kadang-kadang mazhab ni tak ada jalan keluar, tak boleh dikeluarkan, kena pakai pendapat yang lain. Betul tak? Bukan sengaja kita nak tukar mazhab, tetapi kita nak ceritakan sini sebab ada kedudukan yang kita memerlukan mazhab lain untuk selesaikan masalah. Itu kita terpaksa terima. Dekat Malaysia ni berapa banyak kita bertalfiq pada mazhab lain. Bab perbankan Islam, banyak kita pakai pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Kalau kita ikut sistem mazhab Syafi'i semua, ya, sama juga dekat Pakistan, dekat India yang mazhab Hanafi, mereka pakai juga mazhab Syafi'i. Ya, sebab apa? Kalau tak ada jalan keluar dalam mazhab Hanafi, betul? Dekat Maliki, dekat Maghribi sana pakai juga mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Kalau mazhab Maliki tidak dapat menyelesaikan masalah, itu. Ya, jadi perselisihan pendapat ni membawa rahmah, tuan-tuan, ya. Kata Khalifah Umar Abdul Aziz rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, ya, dia kata aku suka para sahabat berselisih pendapat. Nampak tak? Ya, berselisih pendapat tentang hukum hakam. Pasal apa? Ada para sahabat yang dia tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia sendiri bercumbu dengan para sahabat. Ya, dia suka kalau ada khilaf di kalangan para sahabat. Pasal apa? Sebab kadang-kadang pendapat sahabat ini tak dapat nak selesaikan masalah, tapi ada pendapat yang lebih ringan memudahkan mak lain. So dalam hal ni saya kata, macam mana ustaz? Tak apalah. Dalam hal ni kita bertalfiq kepada mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki dia kata bahawa, ataupun kita pakai pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi walaupun mazhab Syafi'i, tetapi dia ada pendirian ataupun dia ada pendapat peribadi bahawa kalau Imam Syafi'i kata babi itu najis mughalladhah, kena samak pinggan mangkuk tu 7 kali basuhan, salah satu dengan air tanah. Tapi pendapat Imam Nawawi sama seperti mazhab Hanafi dengan Hanbali, dia kata babi ni bukan najis mughalladhah tetapi najis mutawassithah, cukup basuh dengan air mutlak saja sudah memadai. Nampaknya, ya. Jadi biasanya kalau mak bapak dia tu memang dah basuh dah pun, ya. Ataupun pakai pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata babi ni bukan najis tapi haram dimakan. So kata tak apalah, tutup mata. Ya, tutup mata, pakai pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, pinggan mangkuk tu suci, boleh makan. Asalkan jangan makan babi sudah. Untuk selesai, untuk jaga hati. Kalau dia bawa pinggan sendiri, bayangkan kena halau ke, tak diterima. Sampai bila pun dia takkan terima Islam. So ada peruntukan khilaf. Ya, kalau pakai mazhab Syafi'i boleh menyebabkan pergaduhan dan seumpamanya, maka ada khilaf di sini, maka sesuailah pakai pendapat yang lain, ya. Tapi bila dah buat macam tu, jangan cerita kat orang pula, wah aku pakai mazhab Maliki. Nanti janganlah, benda tu amal sendiri sudahlah untuk kita. So bila kat luar nanti janganlah pula kita sesuka hati nak pakai mazhab lain, tak ada. Ini untuk dalam keadaan yang memerlukan. Ya, kalau kita diuji dengan satu perkara yang tidak boleh diselesaikan dengan mazhab rasmi kita, maka tuan-tuan boleh kita gunakan pendapat selain daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu.
Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ni luas. Sebab kita fiqh ni luas. Bab akidah kita memang kena ketat. Ya, bab akidah kita memang kena ketat. Tidak boleh ada apa. InsyaAllah nanti kita lepas pukul 8.45 nanti kita akan buka pengajian kitab fiqh lah. Kita akan belajar fiqh munakahat, ya, anjuran pejabat mufti Negeri Sembilan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut keadaan sekarang ni sudah masuknya waktu Isyak tak silap saya. Jadi better saya berhentilah sekarang. Sebab apa? Nanti nak sembahyang Isyak dan sebagainya, kita boleh bersiap-siap. Jadi saya pun dah berbicara lebih kurang 45 minit. InsyaAllah kalau kita baca satu lagi hadis Nabi SAW, kan dia panjang lebar pula je. Ya. Tapi tak apalah, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Minta-minta PKPP dah habis. Kita tak payah lagi online. Kita buat secara fizikal. Ya. Secara dekat masjid. Masjid dua-dua ada. Secara fizikal dan secara online. Yang online pun boleh tengok macam biasa juga tuan-tuan. Ya. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah. Kita bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.